Ya. Bab kena asbabun nuzul. Ini masuk asbabun nuzul, muka surat 40 ni. Asbabun nuzul, pendahuluan. Antara lain Al-Quran mengandungi peristiwa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Ini Al-Quran. Quran sebutir tu dia royak benda yang berlaku lepas dah. Dia benda yang duk berlaku zaman ni. Kalau zaman Nabi duduk tak semasa, dia benda akan berlaku. Inilah dia mukjizat Al-Quran. Al-Quran juga diturunkan dengan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ia juga diturunkan untuk memberi penjelasan sesuatu peristiwa atau menjelaskan tentang hukum serta penjelasan terhadap persoalan yang diajukan oleh ni bukan pada sahabat tu, para sahabat, silap tarik tu, oleh para sahabat dan umat Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penurunan ayat-ayat atau surah tertentu dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa dikenali dengan sabab an-nuzul atau asbabun nuzul. Sabab an-nuzul, kalau kita nak baca secara sebut tersambung, sababun nuzul, asbabun nuzul, asbabun nuzul. Asbab an-nuzul maknanya kita bacanya asbabun nuzul. Ini tulisan kod bahasa Arab dia. Sababun nuzul, asbabun nuzul. Cuba sebut dah. Sababun nuzul, asbabun nuzul. Apa beza dua tu? Beza ni saja. Hak tu singular, hak tu plural. Mufrad dengan jamak. Singular sebut so. Sabab, bila plural jamak dia panggil asbab. Kalau terjemah kod Melayu, hak tu sebab. Kalau asbab, sebab-sebab. Sebab-sebab turun. Sababun nuzul, sebab turun. Asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Boleh guna kedua-duanya, boleh guna. Cuma dalam pengajian kita tak katalah ngaji sababun nuzul sebab nak ayat banyak. Kita nak ngaji sebab-sebab turun. Atau kita nak ngaji so ya. Asbabun nuzul. Justru mengetahui asbabun nuzul amat penting untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebab kita nak faham ayat Al-Quran tu kena tahu. Ya turun ayat Al-Quran tu kih gapo. Tiba-tiba tu macam saya sebut dulu, tabbat yada Abi Lahab, celakalah dua tangan Abu Lahab. Apa tiba-tiba duduk sepupuh ke dia? Sebab turunnya kerana Abu Lahab buat perangai dulu. Abu Lahab buat perangai gini, turunlah ayat tu. Baru tahu dah. Lepas betul bicuh, pergi maki pula, maki pok saudara dia. Hak tu lah setengah tu lebar kata, tak boleh baca tabat tiada Nabi berhati. Tengok dia guna kepala otak dia. Ada, tahu. Jangan baca dia tu. Oleh itu ulama mengambil kira tentangnya sehingga ada yang mengarang kitab tentangnya yang dipelopori oleh Ali Al-Madini. Kalau orang ngaji dari ilmu asbabun nuzul, dia akan kenal lah siapa dia, Ali Al-Madini. Inilah dia ulama pertama yang menyusung mengenai dengan ilmu asbabun nuzul. Kalau orang ngaji hadis tadi, ulama pertama yang menyusung hadisnya siapa dia? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ada? Jadi baca dia ni Ali Al-Madini. Okey, dia ni orang menyusung. Siapa dia Ali Al-Madini? Salah seorang guru kepada Al-Bukhari. Tu guru ke Imam Bukhari lagi. Dan diteruskan pula oleh Abu Hasan Al-Wahidi. Ini ulama yang membuat menulis kitab ni tentang asbabun nuzul. Kemudian muncul pula Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini abad yang ke-9 Hijrah. Sebab itulah saya sebut sini Ibnu Hajar ni kak. Sebut saja kitab gapo, dia cak tulis dia ni. Supaya Imam Suyuti juga dia ni.
Di antara kitab yang masyhur yang berkaitan dengan asbabun nuzul ialah Asbabun Nuzul oleh Abul Hasan Al-Wahidi, Asbabun Nuzul oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, Lubabul Manqul fi Asbabin Nuzul oleh As-Suyuti. Itu di antara kitab-kitab yang masyhur. Namun, tidak semua ayat Al-Quran diturunkan dengan bersebab. Tetapi ulama sepakat mengatakan bahawa sememangnya terdapat ayat yang diturunkan dengan bersebab. Tidak semua ayat Quran itu kena ada sebab baru turun. Jadi kan, maknanya ayat Quran ini terbagi dua. Ada sebab berlaku peristiwa turun dan ada tak ada sebab tiba-tiba turun. Itu banyaklah ayat Qurannya. Okay. Yang pun dia turun dengan tak ada sebab. Mempelajari asbabun nuzul adalah penting dan ia salah satu bidang dalam ulumul Quran untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik. Okay. Pengertian asbabun nuzul. Kita nak tengok dari segi apa dia makna. Asbabun nuzul ialah mengambil sempena kerana berlakunya sesuatu peristiwa, lalu turun ayat yang menceritakan tentang peristiwa tersebut, lalu ia dinamakan sababun nuzul. Sebab turun ayat tu, orang panggil dia sababun nuzul. Sababun nuzul. Contoh, hadis riwayat Al-Bukhari tentang sahabat bernama Khabbab Al-Arath. Ini ada seorang sahabat ni. Lagu mana ni? Ini nak ni hadis dia ni. Nak tahu asbabun nuzul ni perlu hadis. Nampak tak pentingnya ilmu hadis ni? Dah nak tahu dari mana sebab-sebab turunnya? Hadis lah yang mencerita ni. Cuba tengok ni contohnya. Ni hadis riwayat Bukhari. Dia kata kuntu qainan fil jahiliyah wa kana li alal As bin Wa'il darahim فأتيته أتقضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يميتك الله ثم حتى يميتك الله ثم يبعثك. Tadi saya sebut sebenarnya ada wakana li alayyal as. Itu. Thumma aqdika fanazalat afara'aita alladhi kafara biayatina faqala la utayanna malan wa walada al-ayah hingga akhir ayat. Terjemahan. Aku dulunya adalah seorang tukang besi. Ni tinggal asal perkataan ini, pembetulan ni. Cuba tengok di sini. Aku dulunya adalah seorang besi. Tinggal perkataan tukang. Tengok dari nota tu, tinggal tukang. Dia kata aku dulu ni seorang tukang besi pada zaman jahiliyah. Al-As Ibn Wa'il berhutang denganku beberapa dirham. Dia hutang duit dengan dia. Lalu aku pergi kepadanya untuk menuntut hutangku itu. Lalu Al-As berkata kepadaku, aku tidak akan membayar hutangmu itu sehingga engkau kufur kepada Muhammad. Aku nak bayar hutangmu boleh, mu kena tubi Islam. Kufur dengan Nabi Muhammad. Tu syarat dia. Aku menjawab, tidak, demi Allah aku tidak akan kufur dengan sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah mematikanmu kemudian membangkitkanmu. Lawan dia tak. Mu mati hidup kelik. Gitulah. Aku tidak akan kufur dengan Muhammad. Lalu Al-As berkata, tinggalkan aku sehingga aku mati dan dibangkitkan. Kemudian aku akan dikurniakan harta dan anak, maka aku akan tunaikan hutang engkau. Nanti dulu aku mati, aku hidup kelik, baru aku nak bayar hutang. Maka turunlah ayat. Tidakkah engkau hairan wahai Muhammad akan orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, serta dia berkata, demi sesungguhnya aku akan diberikan harta dan anak. Adakah dia mengetahui perkara yang gaib? Atau dia telah membuat perjanjian dengan Ar-Rahman, Allah mengenainya. Di mananya ayat ni turun menjawab persoalan orang kafir tadi yang cakap lagu tu, aku nak bayar nanti aku hidup kelik. Dia tahu ke gapo dia mati-mati ni.
Ini ayat diturun. Tidak sekali-kali kami akan menulis apa yang dikatakannya dan kami akan tambahkan baginya azab yang berganda dan kami akan warisi harta dan anak apa yang dikatakan itu dan dia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Ini surah Maryam ayat 77 hingga 80. Jadi hadis Al-Bukhari tadi menceritakan bahawa surah Maryam ayat 70 hingga 80 ni diturunkan oleh kerana berlaku peristiwa itu. Itulah dia panggil sababun nuzul. Sebab-sebab tu ayat tu. Faham Sababun nuzul juga berlaku apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang hukum syarak atau urusan agama. Ada juga. Mari jumpa dengan Rasulullah, ni hukum lagu ni buat agama. Kau ni buat agama. Persoalan tu letak Nabi. Nabi nak jawab, dia tak boleh guna akal fikiran dia sebab Tuhan tak wahyu lagi. Maka dia berdoa dengan cara tu, Allah akan menurunkan wahyunya untuk menjawab persoalan yang ditanya. Contohnya hadis riwayat Al-Hakim daripada Ibn Abbas berkata bahawa orang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bulan sabit. Dia tengok bulan sabit ni, dia tanya, gapo dia boleh royak ke tak? Bulan sabit gapo dia? Maka turunlah ayat. Ni ayat Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. Maknanya bulan sabit itu bukan saja Tuhan buat saja-saja, tapi kita boleh buat sebagai kiraan. Bulan sabit lah buat kiraan nak puasa. Kita tengok bulan, nak bulan kan? Nak raya, nak puasa, dia banyak benda, sehingga perkiraan bulan tahun dalam bulan Hijri berdasarkan bulan. Sebab tu dia panggil bulan Qamariyah. Tak, tahun Hijri itu maknanya dia berdasarkan kepada kiraan Qamariyah, maknanya bulan. Berdasar kepada bulan. Tahun Masihi dia menggunakan Syamsiah, sebab tu dia panggil bulan Syamsiah, pasal menggunakan putaran matahari. Itu beza dah. Kita Islam kita ni dia guna bulan berdasarkan bulan. Bulan berdasarkan bulan baru betul ni bulan berdasarkan pada matahari. Situ tak serupa dah. Tapi kita ni jadi inilah dia tulis oleh ulama-ulama. Saya ni orang Islam tak usah kira ustaz mana sekalipun, dia lebih cepat. Dia kadang-kadang tak ambil tahu pun khabar-khabar. Nak puasa pula bila lejak tak khabar-khabar dah. Pasal dia tak cara ke bulan tahun Hijri. Betul tak? Acik tanya dia ramai-ramai ni bulan gapo dah ni dah. Apa dia tahu? Bukan boleh jawab semua. Acik tanya, kalau cuba kita tanya bulan masih dengan cepat kita boleh jawab Januari, betul tak? Nak boleh jawab Jamadil Hakri itu begitu dulu. Tak? Betul tak? Tak usah kata kau, kata kita tak? Tahu. Saya pernah dulu pergi Jeput. Jeput nak bagi ceramah, siapa dia? Lama dah cerita, tak 80 mula lagi. Tok Guru Haji Arung, ayahnya Haji Patah. Pergi Jeput tu dia tulis buat buku. Bila nak, berapa bulan? Kita kata 20. Bulan, kita tak ayat bulan mah, bulan 10. Tahun, kita sebut 1980. Bulan Goning je. Maknanya dalam kepala dia tak ingat pun. Dia ingat kita dua ayat tu bulan tahun Hijri. Dia sebut bulan Goning, kita puasa malik dah. Sedangkan Nabi Tuhan sebut sini bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji. Ni ayat ni turun ni kerana, jadi dari segi sabab an-nuzul, sebab-sebab turun tu kerana ada orang tanya Nabi, tanya soalan. Okey. Dari sudut bahasa, sababun nuzul membawa makna sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut istilah ia membawa beberapa maksud. Nombor satu, apa-apa yang menyebabkan penurunan. Nombor satu saya highlight warna kuning itu, menyebabkan penurunan sesuatu ayat atau beberapa ayat atau pemberian jawapan terhadap sebabnya ataupun untuk menerangkan hukumnya pada masa berlakunya peristiwa itu. Yang kedua, penurunan ayat untuk menjelaskan peristiwa. Yang kedua, peranan yang kedua nak menjelaskan peristiwa pula yang berlaku atau menjawab pertanyaan yang dikemukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memberi penjelasan hukum terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. Yang ketiga, ayat Al-Quran yang diturunkan sama ada menerangkan hukumnya pada masa perkara itu berlaku, sama ada berbentuk peristiwa atau pertanyaan. Kita
masuk yang ketiga. Dia cepat kau ni, dia tak ada banyak masalah sebuah hadis ni. Cara mengetahui sababun nuzul, nak tahu bagi mana sebab ni, nak tahu sebab-sebab tu ni. Untuk mengetahui sababun nuzul, tidak boleh hanya melalui akal atau pendapat atau birra'yi, dengan fikiran. Dia tak boleh. Dia kena tahu daripada, sebaliknya mesti dengan riwayat dan pendengaran. Macam tadi hadis. Hadis yang menceritakan sebab-sebab turun sesuatu ayat. Betul tak? Jadi tak boleh kita nak main fikir, ni sebab turun gini. Nak tahu bagi mana sebabun nuzulnya. Sebab tu perkataan sahabat itu perlu diambil kira, sebab dia hidup zaman Nabi. Dia tahu apa turun ayat tu. Barulah dia faham. Bila kita tahu sababun nuzul, baru kita faham nak pergi halakuan ayat tadi untuk apa. Okay. Dan hendaklah mereka itu menyaksikan sendiri ayat itu diturunkan. Ini tuju pada sahabat. Sahabat tu tahu dengan sendirinya. Ataupun mereka yang mengetahui sebab-sebabnya. Walaupun turun ayat itu tidak berlaku depan dia, sahabat ni, sekurang-kurangnya dia tahu. Perbincangan sama-sama sahabat. Sahabat ni rakyat dia kata, aku ada ketika turun ayat ni. Aku ada bersama Nabi. Dan mengkaji tentangnya yang terdiri daripada sahabat dan tabi'in. Orang tabi'in ini dia tak ada dengan sahabat, tapi dialah yang mengkaji, dan mereka yang bertungkus lumus mengkaji ilmu ini yang terdiri daripada ulama yang boleh dipercayai. 3.2, oleh itu mengetahui sababun nuzul mestilah berdasarkan kepada riwayat yang sahih. Oleh itu ulama salaf dan ahli tafsir begitu teliti dan sangat berhati-hati dalam mendapatkan riwayat mengenainya. Riwayat yang bersandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riwayat yang marfu'. Ini istilah yang kita akan jumpa nanti, mursal, marfu', apa semua ni kan. Hadis marfu', hadis yang disandarkan kepada Nabi. Siapa ke Nabi? Dan ia diterima sebagai riwayat yang sahih, maka ia diterima sebagai hukum yang sah. Dia tak boleh riwayat-riwayat yang dhaif. Sebab nak tahu ketepatan itu. Kenapa ayat itu diturunkan? Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Wahidi, adalah tidak sah mengatakan sesuatu pendapat berkaitan dengan asbabun nuzul kecuali dengan bersandarkan kepada, saya highlight warna kuning itu, riwayat yang sahih. Tu dulu. Bila sebut sahih ni, kita tu belajar ada hadis tadi kan. Apa makna sahih? Tak boleh nak main pendapat yang sahih. Ya dhaif. Ataupun mendengar sendiri secara langsung daripada mereka yang menyaksikan turunnya ayat. Khususnya tabi'in. Tabi'in dia tak ada dengan Nabi. Tapi dia berjumpa dengan sahabat. Sahabat tu kata, aku sendiri nak tahu. Nabi rakyat kat aku. Ataupun aku tengok sendiri. Berlaku peristiwa ayat ni turun depan aku. Tu. Mengetahui sebabnya serta berusaha meneliti, bersungguh-sungguh untuk menelitinya. Seorang ulama, tokoh ulama tabi'in, Muhammad Ibn Sirin. Ni orang tabi'in dia, kita mengaji dalam ilmu mana-mana pun. Muhammad Ibn Sirin ni, popular dia ni, nama dia. Muhammad Ibn Sirin, tengok dia mati pada tahun 110. Di zaman Hasan Basri apa semua ni dia ni. Dia kata lagu mana? Ketika aku bertanya kepada Ubaidah mengenai sesebuah ayat Al-Quran, maka Ubaidah menjawab, bertakwalah kepada Allah dan berkatakanlah yang benar. Mereka yang mengetahui tentang Al-Quran itu diturunkan semuanya meninggal dunia. Maknanya dia takut nak sebut. Dia kata, kita ni kena takut nak sebut ayat ni turun apa-apa. Sebabnya kita nak tanya tak boleh dah. Kita ni tabi'in. Sahabat-sahabat telah pun mati belakang dah. Bukan makna tak terima langsung, makna ayat ketelitian dia. Tidak boleh main pakai gitu-gitu. Lebih kurang tak boleh. Daripada kata-kata Ubaidah tersebut menjelaskan bahawa hanya sahabat, saya highlight warna kuning, hanya sahabat yang paling mengetahui asbabun nuzul. Dia yang tahu. Justru pendapat dan riwayat yang dijadikan pegangan berkaitan dengan asbabun nuzul adalah riwayat dan ucapan para sahabat. Ibnu Abbas kata guano, Ibnu Umar kata guano, Abu Hurairah kata guano. Maka tak boleh pertikar kalau dia menisbut. Dalam kaedah metodologi kita pengajian hadis, semua sahabat dia panggil adil. Soal dhabit itu nombor 2, adil. Bila disenarakan nama sahabat,
Orang tak pertikar dah. Semuanya ada adil. Cukup syarat untuk menjadi adil. Okay. Imam As-Suyuti berpendapat bahawa pendapat dan riwayat tabi'in juga boleh diterima apabila pendapat dan riwayat itu jelas menunjukkan asbabun nuzul, walaupun riwayat tersebut bertaraf mursal atau hadis mursal. Tadi sebut marfu'. Hadis marfu' ini sahabat yang meriwayatkan dia bersandar kepada Nabi. Hadis mursal ialah tabi'in dia bersandarkan kepada sahabat. Pada dia bersandar kepada sahabat. Tapi kata Imam Suyuti boleh pakai juga sebab dia bersandar kepada sahabat. Kerana sahabat semuanya adalah adil. Nampak tak? Ada apa hadis marfu'? Sahabat bersandar kepada Nabi. Saya sebut dah tadi, apa beza dengan tidak marfu'? Tidak marfu' tu Nabi berkata. Dia tengok Nabi buat. Saya bagi dah contoh tadi hadis marfu' macam mana? Ialah saya nak ulang balik contoh yang sama, iaitu macam Sayyidina Utsman ambil air semaya, kan? Dia tidak kata bahawa Nabi membasuh muka, bahawa aku tengok Nabi lagu ni. Tak. Dia sudah ambil ismaya, dia kata, inilah dia cara Nabi ambil ismaya. Dia sandarkan saja. Kan? Dia tidak koyak, dia kata, aku tengok Nabi celup dalam bekah, basuh muka ke apa. Itu hadis tidak marfu' tu hadis betul tak tu? Hadis marfu' tu macam tadi. Hadis mursal dia turun sebawah lagi. Turun bawah lagi. Tabi'in ia bersandar pada sahabat. Misalnya dia buat satu amalan, dia kata, beginilah Abu Hurairah buat. Sebab dia tak dengan Nabi. Katanya Suyuti, hadis mursal macam ni, yang bersandar kepada sahabat oleh tabi'in ini juga boleh dipakai. Okay. Pasal apa? Alasan dia? Ada As-Suyuti berhujah, di mana tabi'in juga merupakan kalangan mereka yang siqah. Orang tabi'in ni, orang juga macam Ibnu Sirin tadi. Dan menerima riwayat daripada sahabat serta teliti dan ahli tafsir. Contoh mereka dalam kalangan tabi'in ialah seperti Mujahid. Kalau kita ngaji tafsir kan, kita akan jumpa setiap kali tafsir Ibnu Katsir dia sebut pendapat Mujahid kata guana, pendapat Ikrimah kata guana, pendapat Sa'id bin Jubair ke mana selain daripada Ibnu Abbas. Kan? Ikrimah dengan Mujahid ni, kalau siapa dia baca tafsir acap menajub apa. Pendapat Mujahid kata begini, Ikrimah kata begini. Sebab apa dia sebut begini? Sebab berdasar pada Imam Suyuti, pendapat dia ni boleh dipakai. Sebab dia adalah tabi'in. Riwayat dan ungkapan sababun nuzul. Ungkapan sababun nuzul boleh dalam bentuk pernyataan yang tegas mengenai sebabnya. Contohnya ialah perawi berkata, lagu mana dia kata, sababun nuzul hadhil ayah kata. Dia dalam buku dalam kitab tafsir dia akan sebut lagu ni. Dari segi sababun nuzul hadhil ayah kata, maknanya sebab nuzul ayat ini adalah begini. Ni dia guna ayat. Ni tegah tak? Dia kata sebab turun ayat ni kerana gini dia ayat. Ataupun disebut gini, an yus'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sekian-sekian, maka turunlah ayat ini. Ini acak kali kita jumpa dalam kitab-kitab tafsir. Faham kan boleh ikut ni cara dia sebut saja. Contoh sebab nuzul bentuk tersebut ialah sebuah hadis riwayat Al-Bukhari daripada Ibnu Umar, anzalat ayah 223 mi'atan wa thalathah wa ishrin, surah Al-Baqarah, nisa'ukum harthul lakum, al-ayah sampai ke akhir ayat. Fi ityanin nisa' fi idbarihin, telah diturunkan ayat 223 surah Al-Baqarah, isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Ia diturunkan berkaitan dengan persoalan menyetubuhi isteri dari arah belakang. Ini panggil sebabun nuzul dia. Ungkapan sebabun nuzul tidak dalam perkataan tegah. Ada juga dia sebut sebabun nuzul dengan secara tidak tegah. Dia tidak sebut dengan cara tegah. Misalnya gini, ia berupa penyataan yang berbentuk kemungkinan mengenainya. Dia sebut ni longgar sikit. Bentuk ini juga bermaksud ungkapan kemungkinan atau boleh jadi menerangkan tentang sebab al-nuzul atau hanya sekadar menjelaskan tentang isi kandungan ayat.
Contohnya perawi berkata gini, nazalat hadhil ayah fi kadza. Ayat ini diturunkan mengenai hal ini. Mengenai hal ini. Ini tidak apa tegah ni. Ataupun ahsabuhu hadhil ayah nazalat illa fi kadza. Aku mengira ayat ini diturunkan mengenai perkara ini. Itu betul-betul dia jangan. Ma ahsabuhu hadhil ayah nazalat illa fi kadza. Aku tidak mengira ayat ini diturunkan kecuali mengenai perkara ini. Nampak tak? Kita nampak secara tidak tegas. Habis. Pendek-pendek tajuk dia ni. Sikit lah. Nombor 5. Pembahagian nuzul Al-Quran. Penurunan dan sebab Al-Quran secara umum dapat dibagi kepada dua jenis. Al-Quran turun ni sebagaimana kita tahu dah. Nombor satunya penurunan Al-Quran tanpa sebab dan penurunan Al-Quran bersebab. Ini dah dua ni. Okay? Bukan semua ayat Quran ni turun kerana ada sebab. Ada hak ada sebab, ada hak tak ada sebab. Okey, dah ke mana? Nombor satu, kita tengok dulu penurunan Al-Quran tanpa sebab. Ni tak ada sebab gapo-gapo. Kerana wahyu nak turun ni. Wahyu dan ayat yang diturunkan tanpa sebab pada umumnya memperkatakan tentang perkara yang sering berlaku. Peristiwa berlaku sama-sama dah. Selain itu juga menyatakan tentang perkara yang telah diketahui maklumatnya seperti akhlak mulia. Wahyu dan ayat jenis ini diturunkan untuk memberi maklumat tambahan, penjelasan yang kurang serta membetulkan kekeliruan. Wahyu jenis ini jumlahnya banyak. Jadi majoriti dalam Quran ni ialah yang tak ada sababun nuzul. Ingat sini saudara? Walaupun kita mengaji asbabun nuzul, majoriti ayat-ayat dalam Al-Quran diturunkan kerana bukan bersebab. Tuhan turun saja mengikut bijaksana dia masa mana nak turun. Bukan kata, laku peristiwa ni, orang tanya Nabi baru turun. Hak tu ada, tapi tidak banyak. Ia banyaknya turun dengan tidak ada sebab. Contoh, wahyu diturunkan tanpa sebab. Ini contoh, banyak lebih contohnya. Ni, penurunannya semata-mata untuk memberi panduan ke jalan yang benar tanpa menjawab persoalan atau menjelaskan peristiwa atau pernyataan. Siapa tengok? Fa'akim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah dirimu wahai Muhammad ke arah agama yang lurus, yakni agama yang Allah menciptakan manusia untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Okay. Penurunan untuk menceritakan tentang umat terdahulu. Ini juga bukan sebab ni ayat cerita umat-umat dulu. Contohnya ayat tentang kisah Nabi Yusuf. Tengok ni. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kaida innash syaitana lil insani aduwwum mubin. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Ni kami di sini Allah ni. Allah kata, aku royak kamu wahai Muhammad. Apa dia? Seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu. Nak royak cerita hak belum mutima wahyu lagi. Apa dia? Adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyadari akan halnya. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Gini. Cerita nak boleh ke cerita ni panjang. Start daripada surah Yusuf tu, start lalu alif lam itu cerita tu. Cerita Nabi Yusuf mula-mula dia mengadu kepada ayahnya Nabi Yaqub. Dia cerita dia mimpi 11 bintang tu mari sujud ke dia, beri hormat ke dia. Dan mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Mesti ada petanda. Tak ada? Sebagaimana Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia. Mimpi Nabi adalah benar. Kata Nabi Yaqub, bapaknya berkata, Nabi Yaqub katakan,
Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jangan royak ke adik-beradikmu ni. Pasal Nabi aku kena dah adik-beradik dia ni, semuanya auta belakang ni. Seorang yang nama Bunyamin. Cuba baca kisah Nabi Yusuf dari surah tu. So cerita dia. Sehingga Nabi Yusuf dipentuk dari telaga buruk. Lepas tu naik telaga pula kena jual kat orang. Masuk jara. Macam-macam. Itu kisah Nabi Yusuf. Jadi Nabi aku kata jangan cerita kepada saudara-saudaramu kerana aku khawatir mereka akan menjalankan suatu rancangan jahat terhadapmu. Dia kena anak dia lagu mana. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ni surah Yusuf ayat 3 hingga 5. Tu saat ni contoh-contoh Al-Quran turun dengan tak ada sebab. Betul tak? Saja nak cerita. Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita kisah-kisah yang lampau. Banyaklah. Cerita-cerita Nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Yaqub, Nabi Lut, peristiwa di Sodom, berlaku balik bumi kaum Nabi Lut, semua tu ayat-ayat yang diturun tanpa sebab. Kita tengok pula penurunan ayat bersebab. Antara contoh penurunan ayat Al-Quran dengan bersebab ialah sebab nuzul untuk menjelaskan sesuatu hukum dan membetulkan kesilapan sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri salat mengerjakan sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengetahui sedar akan apa yang kamu katakan. Gini, ayat ni turun kalau mabuk jangan sembahyang. Pasal apa? Ayat tersebut turun disebabkan ada sahabat yang solat dalam keadaan mabuk menyebabkan beliau tersilap ketika membaca surah Al-Kafirun. Kan kuliah ni kan dia ada hak tempat tulis kan. Wala ana abidum ma abattum wala antum abidun wala ana adum ma hidup macam tak masuk gia. Tu wala ana amra kerana ke mabuk. Ramai orang sebut Sayyidina Umar. Bila saya tengok dari kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, dia tak sebut Sayyidina Umar. Dia sebut Abdurrahman bin Auf. Kita dengar Sayyidina Umar tak? Dia kata Sayyidina Umar baca. Tapi saya tengok banyak tafsir tak sebut Sayyidina Umar. Dia sebut Abdurrahman bin Auf. Ni sahabat ni. Jadi dia baca. Tidak gitu. Hak mana ulah dua kali. Wala ana ada. Jadi wala ana abidun ma abattum wala antum abidun ma wala ana pula lah. Dia main beli tos. Apa yang jadi tos tu? Mabuk. Jadi tu ayat tadi jangan sembahyang kalau mabuk. Jadi ayat tadi dia tak boleh baca sekerat. Ini di antara wakah yang haram. Cuba kita klik semula ni. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kalau putih sekat ni tak apa. Kalau kata ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Hak inilah ulama kata haram kalau putih sini. Kalau kita tak tahu tu lain cerita. Manakah apa? Wahai orang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang. Tak siwi sembahyang. Dia kata tak siwi sembahyang tu wa antum sukara ketika kamu mabuk. Yang ambil sekarang ni. Ada ayat Quran larang sembahyang ni. Dia main awak otak dia. Jadi tak boleh berhenti sini ni. Jadi dia ayat ni kalau mabuk jangan sembahyang. Jadi apa ayat ni turun? Kerana tak dilah. Kerana ada sahabat yang dia baca surah Al-Kafirun dalam semaya dia tak ayat itu sebagai memberi penjelasan supaya jangan solat dalam keadaan mabuk. Yang kedua, penurunan wahyu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat ni, wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Surah Al-Kahfi ni. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perintah. Jadi makna Nabi mula Zulkarnain ni berlaku pada Nabi dulu lagi. Ya tak? Jadi bila orang tanya, mu tahu kepada Muhammad cerita Zulkarnain sebab kisah-kisah sejarah dia masih ada. Jadi di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun wahyu. Sebab Nabi tidak boleh menjawab. Dia bukan pernah mengaji Nabi ni. Melainkan kalau tak turun wahyu dia tak boleh jawab. Maka wahyu diturunkan nak menjawab persoalan yang diajukan oleh orang kafir Quraisy
pada masa itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Penurun yang ketiga pula, lagu mana jadi sebab nuzul ni? Penurunan wahyu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang suatu perkara yang berkaitan dengan hukum. Contohnya Khawlah bin Sa'labah telah diziharkan oleh suaminya Aus bin Samit. Zihar ni mana hukum zihar kan? Dia menyerupakan isteri dia dengan orang mahram dia, macam muk dia lah. Lalu Khawlah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini terdapat dalam hadis Ibnu Majah daripada Aisyah. Maha suci Allah yang mana pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar ucapan dan aduan Khawlah binti Sa'labah meskipun tidak semuanya. Dia mengadu tentang suaminya kepada Rasulullah dengan katanya, ini kata Aisyah, wahai Rasulullah, suamiku telah lama hidup bersamaku dan aku juga telah beberapa kali mengandung kerananya. Tetapi sekarang setelah tua dan tidak beranak lagi, dia telah menziharkan aku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Aisyah berkata, tiba-tiba Jibril turun membawa ayat sebagainya. Tengok apa dah? Bila Khawlah pergi ngadu, aku nak mana ni Rasulullah ni? Suami aku sebut gini-gini. Jadi Nabi pun tunggu wahyu lah. Wahyu pun turunlah ayat. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenalkan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad mengenai suaminya. Sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya. Sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu satu. Tiga jenis lah. Jadi itu sebab ketiga. Sebab keempat pula, penurunan wahyu apabila berlakunya peristiwa. Contohnya sebuah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Ibnu Abbas berkata maksudnya ketika turunnya ayat 214 surah Asy-Syu'ara yang bermaksud dan berilah peringatan serta amaran kepada kaummu yang hampir, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menaiki bukit Safa, lalu baginda berseru. Tengok ni, Nabi berucap. Mula-mula Nabi declare dia ni sebagai seorang Rasul. Dia katakan, wahai kaumku sekalian. Nabi ucapkan di atas bukit Safa. Moga kami dulu spekar, mereka pun tak ada, naik atas bukit tinggi sikit dah. Maka mereka semua berkumpul berhampiran dengan Nabi. Lalu baginda berseru lagi, bagaimana pendapat kamu apabila aku memberitahu kepada kamu bahawa di sebalik bukit itu terdapat sepasukan kuda yang akan menyerang kamu? Percayakah kamu terhadap kata-kata ini? Bila Nabi tanya, percaya ke tak aku? Kalau aku kata sebelah bukit tu ada pasukan kuda nak mari serang pupuk kita ni. Mereka menjawab, kami belum pernah mendapat kamu percaya seumur. Dia kata, aku kenal Muhammad ajak kecil lagi, budak tak lagi berlawak. Faham ni? Tiba-tiba Nabi kata, terus bila Nabi pegang butir saat ni bila dia kata, percaya ke tak kalau aku royak benda hak berasa tidak menasabah, percaya seumur Muhammad sebab mu ni budak-budak tak lagi berlawak. Nampak tak? Jadi Nabi guna tu nak royak ni dah mu kata percaya sangat. Aku memperingatkan kepada kamu tentang azab yang pedih. Royak agama adalah suruh tinggal berhala apa semua, sebab kamu akan berdepan dengan azab yang pedih sekiranya kamu kufur kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita, bukan berhala yang di semua ni. Maka ketika itu Abu Lahab bangun dan berkata, Tabbalaka ya Muhammad, celakalah engkau hai Muhammad. Apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini? Bila dia kata celaka ke Nabi itu, maka turunlah ayat inilah. Ini sebab orang panggil sebab turun tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nampak tak? Jadi kita tahu gini, sebab turun ayat ni oleh kerana Abu Lahab kata celaka kepada Rasulullah. Turunlah ayat ni. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang, dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api. Di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Surah Al-Masad. Baik, itulah dia.
Pembahagian penunun Al-Quran bersebab. Kita berhenti sekarang ni.